Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi zidni 'ilma. Amma ba'd. Jadi dalam perbincangan kita telah pun baca syarat dan telah maklumlah syarat sah Jumaat itu berjamaah. Maknanya ulama-ulama telah berijma' bahawa Jumaat ni mesti berjamaah. Semaya Jumaat tak boleh seorang. Mesti berjamaah. Kecuali ada seorang, dia kata boleh semaya Jumaat seorang. Nama dia Ad-Darimi, dia riwayat daripada seorang nama dia Al-Fashani. Al-Fashani dia kata seorang pun semaya Jumaat juga. Jadi dia sebuah, dia ber, dia email, dia bila belakang ni. Tapi ulama-ulama kata tak boleh pakai buah Fashani ni. Seorang semaya Jumaat, lagu mana jadi? Tapi nak ayatnya ada juga orang kata seorang boleh. Jadi dan sekurang-kurangnya 40 orang yang kamil. Makna yang kamil, orang yang akil, yang sempurna akal dia. Tidak sewa, tidak cacat akal. Orang yang balik, yang cukup umur. Berapa tahun umur dia? 15 tahun. Ataupun dia bermimpi. Ya, cukup umur. Ya, perempuan tak syarat 15. Mari cukup. Lagi merdeka. Kalau dia ni seorang hamba yang belum merdeka, tak boleh kira bilangnya. Dia pergi Jumaat, sah. Supaya orang perempuan pergi Jumaat, sah. Mari Jumaat dia. Tapi bilangnya tak masuk dalam kira-kira. Dan lagi mustautin. Nak orang mustautin, orang kapun ni. Tak boleh kira. Orang mari luar, orang mari jauh, mari musafir, tak bila dia. Dan lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Mana dia sah dia semaya dia sendiri. Mana betul bacaan dia, betul syarat-syarat dia, tahu belakang. Barulah Jumaat tu boleh 40 orang. Jadi dalam perbincangan kita lepas, kita sebut dah berapa pendapat ulama tentang bilangan sembahyang Jumaat ni ada berapa? 19 pendapat. Jadi kita tengok malam ni pendapat mazhab Syafi'i dan lain-lainnya yang mengatakan sembahyang Jumaat ni mesti 40 orang. Kalau kurang tak boleh sembahyang Jumaat, kena sembahyang Zuhur. Di manakah dalil dia? Dalil dianya kata di Imam An-Nawawi rahimahullah taala, semua dalil-dalil yang disebut oleh ulama-ulama Syafi'i dalam kitab mereka yang dibawa daripada hadis-hadis Nabi bilangnya 40 orang ni, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dhaif wa bi ahdits bi ma'nahu lakinnaha dhaif. Semua hadis-hadisnya dhaif. Hadis bilangnya 40 ni hadis yang dhaif, kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Jadi hak sahihnya gapo dia? Wa aqrab. Hujah yang paling hampir sekali dengan hak sahihnya, iaitulah hujah yang dibawa oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala daripada Abdul Rahman bin Ka'ab, daripada ayah dia Ka'ab bin Malik. Jadi dia cerita, Abdul Rahman bin Ka'ab ni riwayat kepada kita, dia kata setiap kali dengar bel hari Jumaat, ayah dia nya dia ucap doa minta rahmat kepada As'ad bin Zurarah. Jadi anak dia pun tanya, "Guana ke ayah?" Dengar ayah orang bel hari Jumaat ni, ayah baca selalu doa minta Allah Taala beri rahmat kepada As'ad bin Zurarah. Kata di Ka'ab bin Malik pada anak dia, kerana dialah orang yang mula-mula sekali peripu kami di Madinah ni, di Harrah Bani Bayadah, satu tempat nama di Madinah. Dialah mula-mula sekali peripu sembahyang Jumaat. Jadi tanya anak dia pula, tanya ayah dia, berapa orang bilangnya masa sembahyang Jumaat tu ayah? Ayah dia kata arba'un. Masa tu kami 40 orang bilangnya. Jadi
Inilah hadis yang paling sahih sekali. Dalil yang mengatakan semaya jemaah itu 40 orang. Iaitulah cerita As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mula-mula sekali dia pergi orang semaya jemaah di Madinah. Bilangan dia 40 orang. Itu dalil yang pertama. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia kata wajhud dalalah daripada hadis. Daripada hadis 40 ni. Lagu mana kita nak faham dari segi dalil dia nya. Dalil dia nya. Ulama ummah telah berijma'. Boleh sepakat mengatakan semaya Jumaat ni wajib berjamaah. Asal semaya Jumaat ni semaya Zuhur. Maka tidak sah Jumaat kecuali dengan bilangan-bilangan yang telah sabit dilakukan pada zaman itu. Maka telah sabit riwayat daripada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu bahawasanya mereka semaya Jumaat 40 orang, maka tak boleh lagi kurang daripada itu kecuali dengan dalil yang sahih. Jadi kalau tanya mana dalil dia, inilah dalil. Sahabat-sahabat mula semaya Jumaat di Madinah. Bilangan dia berapa? 40 orang. Itulah dalil. Kalau kata, kenapa semaya Jumaat ni mesti 40? Kerana sahabat semaya Jumaat 40 orang pula. 40 orang. Dalil dia ni. Jadi dalam kitab dia, dibawa, dia ada, mazhab Syafi'i dia ada ni dalil semua. Tapi ni hal lain-lain tu, kata Imam Nawawi dhaif. Dalil yang kedua, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, dia kata telah berlaku sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ada 3 orang mesti ada jemaah, ada imam. Dan setiap ada 40 orang dan selebihnya mesti ada semaya jemaah, semaya sunat hari Adha dan semaya sunat fitr. Itulah dalil dia. Tapi hadis ni setara mana? Kata Al-Baihaqi, riwayat hadis dia kata hadzal hadis la yuhtajju bimithlihi. Hadis ni tak liwat dalil. Kerana rawi dia tu tak boleh pakai. Bahkan Al-Hafiz Ibn Hajar pun serupa juga. Ada hadis ni tak liwat dalil. Ada mengatakan hadis ni dhaifun jiddan. Itu dalil. Dia ada ni dalil semua sekali hadisnya dhaif ataupun la aslahu. Jadi kalau kita jumpa dalil-dalil orang kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat 40 orang pai jemaah ni, jawab dia nya hadis ni hadis ulama-ulama hadis mengatakan la aslalahu ataupun dhaifun jiddan. Jadi hadis yang paling sahih sekalinya hadis 40 ni hadis mana? Hadis cerita Ka'ab bin Malik sanilah. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu mula-mula pai jemaah 40 orang. Itu dia dalil yang pertama. Kita tengok pula satu pendapat lagi, dia kata 12 orang. Mana dalil dia? Dia mengatakan 12 orang kena semaya Jumaat tu. Tak payah 40. 12 orang pun kena semaya Jumaat. Dalil dia nya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari tengah duduk semaya Jumaat. Tiba-tiba mari rombongan dagangan siapa di Madinah ni, siapa British ni, hok duduk atas masjid ni hongga habis pergi. Nak pergi tengok barang-barang baru siapa. Jadi tinggal berapa orang? Semaya Jumaat kali dengan Nabi tu tinggal 12 orang. Walaupun tinggal 12 orang, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak kata break dulu semaya Jumaat ni tak cukup bilangan. Tak. Nabi terus juga semaya dia. Kerana inilah ulama yang mengatakan 12 orang boleh semaya Jumaat ni, hadis dia ni hadis surah Al-Jumu'ah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ulama-ulama mengatakan hadis ini, ayat ini turun sewaktu mari rombongan dagangan mari sampai Madinah, hok duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak habis pakai lagi. Tu zaman sahabat dah tu, zaman kita ni pun enggak jadi. Kalau nak orang zaman tu. Tak. Jadi zaman sahabat pun berlaku juga peristiwa tersebut, tinggal dekat dengan Nabi berapa orang tinggal? 12 orang. Maka orang ulama-ulama yang mengatakan boleh 12 orang ni, dalil dia ni lah. Jadi kalau tak sah, tak cukup 40. Mestilah Nabi kita rakyat, break dulu nanti-nanti. Tak boleh semaya Jumaat lagi, tak cukup 40 orang ni. Kena tunggu demo tu klik semula. Apa panggil? Kita panggil semula. Bila cukup 40, baru start semaya Jumaat. Itu dalil dia. Kukuh juga peristiwa tu. Semuanya main peristiwa-peristiwa berlaku. Kalau tani pun peristiwa juga. Kalau tani pun, ni cerita ni. Dia sahabat. Jadi, anak tanya kau yang ada cerita ni. Saya
Hadis ni riwayat dalam Bukhari. Jadi ya kita tidak tanya hadis sahih atau sahih. Nanti dulu ni baru sebut riwayat pun ni tidak nak buat putus saya lagi. Jadi dalil yang kedua iaitulah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni siapa dia? Orang mula-mula sekali tok guru yang Nabi kita hantar ke Madinah. Lepas daripada Nabi kita buat bai'ah, Nabi kita hantar mari Mus'ab bin Umair jadi tok guru pada orang Madinah. Jadi Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dia semaya di Madinah, dia peripu-peripu boleh 12 orang. Boleh 12 orang dia pun semaya. Tapi hadis ni ulama-ulama dia kata dha'afahu katsir. Ramai ulama-ulama hadis mengatakan hadis ni tidak kuat, dhaif. Hadis yang kuatnya saniyah. Waktu tengah Nabi kita semaya bonggak pakat lari tinggal berapa? Tinggal 12 orang. Pendapat yang ketiga yang kita nak bicaranya iaitu ada yang mengatakan semaya Jumaat ni boleh 3 orang. Mana dalil dia pula? Dalil dianya ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati yawmil jum'ati fas'au. Hendaklah kamu bersegera. Bila dia sebut kamu di sini, dalam bahasa Arab kamu ni dengan sirah jamak. Sirah jamak. Jamak ni maknanya kata ramai. Paling kurang sekali jamak berapa orang? Dalam kita ngaji nahwu 3 orang. Jadi 3 orang boleh sembahyang Jumaat. Senang ya. Dalil dia mudah lagi. Mudah jelas lagi dari segi nak faham. Habis segi jamak. Jadi dalam segi hadis pun sebut juga Nabi kata apabila ada kamu ni 3 orang kumpul, maka salah seorang daripada kamu adalah kamu jadi tok imam. Kena jadi tok imam. Jadi semua dalil-dalil bagi dianya diambil daripada lafaz umum bahawasanya semaya tu lafaz umum suruh. Jamaah tu 3 orang. Jadi 3 orang paling kurang. Dalil 12 orang tadi perbuatan sahabat tinggal Nabi tengah duduk tebah tu. Ada yang mengatakan tengah semaya, dia enggak lagi. Jadi dalil 40-nya iaitu hadis Ka'ab bin Malik, dia kata mula-mula sekali semaya Jumaat di Madinah 40 orang. Jadi alhamdulillah zaman kita ni tidak jadi masalah dah. 400 orang sebuah masjid pun ada dah. Tidak jadi masalah. Ya jadi masalah kitanya hak pandai kau tidak semaya tu jadi masalah. Bukan soal bilangnya tu ni. Bilangnya zaman dulu memang tak cukup. Lama orang tua-tua kita dulu bilang nama seorang-seorang. Ingat ni Allah irham ayah kita ni cerita. Nama berapa salah seorang yang panggil nama tu? Qadha bin Qirta. Apa dia kata? Nama dia Qadha bin Qirta. Jadi kena bila seorang-seorang. Tu email zaman dulu bila mana mungkin dia ni berapa orang tak ada. Kalau tak ada tak boleh sembahyang Jumaat itu kena sama. Pasal sebab dia tak mari seorang tak boleh sembahyang Jumaat. Bahaya tak? Jadi sekarang ni bukan soal bilangnya masjid alhamdulillah ramai. Soal sekarang ni pandai ke tidak sembahyang itu jadi masalah. Masalah lain dah timbulnya. Tapi yang pentingnya kita nak dengar juga tak. Ya kita kata 40 ni mana dalil? Itulah dalil dia. Kalau dengar salah orang kata ada 12 orang sembahyang juga mana dalil? Ada dalil dia. Kalau kata orang sembahyang 3 orang ada juga dalil dia. Jadi masing-masing ada dalil. Jadi kitanya cari 40 orang lah nak sembahyang Jumaat. Jangan duduk main 3 orang apa best tu. Bawa tongkat so. Pakai tebah. Di mana ni 3 orang sembahyang sini? Jumaat boleh ke 3 orang? Jangan saya kecil lah ni Royak ni bukan apa nak suruh reti. Ilmu ni maknanya kita kena tahu mana dalil, mana mustanad. Pasal apa setiap orang jadi gini ni? Kalau kita bila 19 dalil tu semua ada dalil belaka. Contohnya boleh dalil dia boleh pakai tak boleh pakai tu cerita lain. Tapi setiap benda tu ada. Jangan kata ulama-ulama ni dia ikut perasaan dia pakai tulis gitu tak. Ada dalil dia walaupun dalil tak betul. Oh tak betul lah dalil kita ni betul. Baik habislah cerita. Dalil semaya Jumaat 40 iaitu hadis tak. Cerita apa yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik. Apa hadis-hadis yang menunjukkan 40 orang itu kata ulama semuanya dhaif. Tak. Semuanya ataupun sebahagiannya la aslalahu mana tidak ada dalam kitab hadis. Ulama-ulama waktu di mana wallahu alam. Tidak kita kata ni Al-Hafiz Ibn Hajar kata dalam kitab di At-Talkhis Al-Habir dia kata la aslalahu aku tak tahu fakih ni ambil mana. Dia sebut nama kita. Kitab Tatimah nama. Dia kata aku tak tahu tu yang kitab ni ambil mana dalam hadis. Tahu? Sedangkan Ibn Hajar ni kalau sebut dalam bidah hadis ni orang tak boleh nak condemn dia ni. Bisa. Dia kata aku tak tahu ambil mana. Jadi kalau kita kata juga bu tidak kita kata, mana kita kata Ibn Hajar kata. Tak apa gitu dah. Kalau kita kata dia orang kata siapa dia kita. Memang kita tahu siapa pun tapi kalau Ibn Hajar kata, jangan duk main-main.
habis. Masuk pada kitab kita. Maka jika ada dalam 40 itu yang tiada sah sembahyang. Kok dalam bilangnya 40, 5 hari sengit. Ada juga. Tak betul mayat. Tak mari orang tu mari. Baca Fatihah tak betul. Seperti ada setengahnya tiada tahu membaca Fatihah. Yakni tiada kena membaca setengah daripada huruf Fatihah. Jika taksir pada belajar zaman dia tak ngaji. Maka iaitu tiada sah sembahyang diri. Kalau orang ni tak ngaji, maka baca romo ikut si, tak sah sembahyang dirinya. Atau orang yang ummi. Macam balik ummi. Bukan ummi dengan makna mak tu. Ummi, mana orang yang buta huruf, tak tinggal satu. Yang taksir pada belajar ni. Dialah dia ummi, tak ingin belajar pula. Demikian juga tiada sah sembahyang dirinya. Tiada dapat mereka itu dibilangkan 40 dengan ittifaq. Ittifaq siapa? Dengan ittifaq Syekh Ibn Hajar dan Ramli. Ibn Hajar ni bukan Ibn Hajar pakar bagi hadis ni tu. Dalam mazhab Syafi'i ini ada dua Ibn Hajar. Satu nama dia Ibn Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Ni pakar profesor dalam bidang hadis. Orang lain panggil profesor lah kan. Hak kita ni, Ibn Hajar dalam fiqh ni, nama dia Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami Al-Makki. Hak ni bisa dalam bidang fiqh. Kalau sebut dalam kitab fiqh berkata Ibn Hajar, inilah dianya. Nama apa? Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami. Hak tani Ahmad bin Ali bin Hajar. Lain. Anak Hajar belakang, anak batu belakang. Jadi Ibn Hajar ni bisa dianya, kitab dia nama dia Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj ni memanglah sangat-sangat dirujuklah oleh dalam mazhab Syafi'i ini. Kira hebat benar. Kalau tak, orang tak kenal aku Tuhfatul Muhtaj tu, kalau dia kata dia mengaji fiqh Syafi'i, dia boleh kata, oh kini kita tak maulah lagi mengaji. Gitu, boleh royak gitu. Dan Ramli. Ramli mana pula ni? Nama dia Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Al-Masri. Orang Mesir. Jadi dua orang ni pakar dalam bidang, profesor dalam bidang fiqh dalam mazhab Syafi'i. Al-Alam. Dan jika tiada saksi pada belajar. Hak ni tak mengaji. Hak ni tiada saksi pada belajar. Dia mengaji dah. Cuma lidah kerah doa. Tak cakap minta air tawar, air japi dah ni. Seperti belajar tiada dapatnya. Ngaji dah tak boleh juga. Duk main wala boli juga. Dok tak nak mari kerah lidah. Wala bol juga nak buat. Hak ni apa jadi ni? Sekira-kira tiada boleh lagi dengan bersungguh-sungguh ia. Sekira-kira lemah ia daripadanya. Mana dia bersungguh menang ngaji, tapi sudah sampai peringkat lemah dah. Mana tak boleh dah. Awal panggil habis meta dan ngaji. Tak boleh juga. Yang tiada taksir pada belajarnya, maka sahlah sembahyang dirinya. Orang lagu ni sah maya dia untuk diri dia. Pasal apa dia kata sah maya diri dia? Maknanya sah maya diri dia untuk dia seorang. Jadi seimeh tak boleh. Itu mana sah maya untuk diri dia. Nak jadi seimeh tak boleh. Pasal dia tak cukup makrak dia, tak cukup baca ayat dan sebagainya. Maka kata Syekh Ramli rahimahullah ta'ala, sahlah dibilangkan 40 dengan mereka itu apabila ada khatibnya dan imamnya itu qari yang kena membaca Fatihah. Maknanya tu imam seorang yang kena baca Fatihah. Hak lain tu benar ngaji tak boleh belakang Fatihah. Boleh maya asal cukup 40 orang. Jadi tu imamnya naknya baca Fatihahnya kena dan segala bacaan yang wajib daripada tahiyat dan takbiratul ihram dan lainnya. Kata Syekh Ibn Hajar, tiada sah Jumaat dengan ummi. Dengan ummi ni orang yang buta huruf. Dan orang yang tiada kena bacaan yang wajib. Orang yang tak kena bacaan yang wajib, tak sah. Tak sah. Dia dibilangkan 40 dengan mereka itu. Jikalau bukan imam dan khatib sekalipun. Ibn Hajar kata tak boleh. Oh ni tak boleh juga bagi Ibn Hajar. Syekh Ramli kata boleh. Jadi kalau kita ngaji dalam kitab fiqh ni, di antara Ibn Hajar dengan Ramli ni pun balas dua tu. Orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh. Tiba-tiba bila mari orang lain, waktu ubik kata pendapat boleh tak boleh ni, kita jangan kita rasa, apa pula macam mana. Setiap dalam kitab fiqh boleh kata Ibn Hajar dengan Ramli ni, dua ni banyak bersanggah pendapat dua.
Kalau itulah dalam kaedah ngaji mazhab Syafi'i. Kalau bercanggah dua orang ni, nak pakai hak mana? Kalau bercanggah Nawawi dengan Rafi'i, pakai hak mana? Itu dalam kaedah dia. Bila sampai dalam bab kaedah, so kita wayak esok. InsyaAllah ta'ala. Lagi kali wayak buat yang ada. Ibn Hajar dengan Ramli. Jadi pengikut-pengikut Ibn Hajar, cerita kena wayak juga. Pengikut Ibn Hajar dia kata, Ibn Hajar ni kuat pada Ramli lagi. Kata Hajarun, makna batu. Ramli makna pasir. Dia kata mesti kuat Hajar lagi. Jadi kata dia ikut Ramli ni pula. Dia kata Ramli ni pasir. Batu ni kalau ikat sama dia, tak ada pasir, tak lekat. Badi sedap ya, sedap. Jadi nak cerita orang ngaji pekoh lagu tu lah suasana. Jadi kita itu sedut cara cerita je lah. Bagi kita hak mana ada dalil, tu kita pergi. Tak ada dalil, biar dulu. Banyak lagi hak dalil ada, okey? Dan sah dibilangkan orang yang mengiktikadkan sekaliannya perbuatan Jumaat. Daripada rukunnya dan syaratnya dan sunatnya wajib sekaliannya. Jadi kalau dia kata wajib lakon, sah juga tak apa. Ini ada kalau hak sekolah lama kena baiki sikit. Sekaliannya tu dalam sekolah lama dia ni sekalipun. Betul? Baiki, bukan sekalipun, sekaliannya. Nuskah lama ni dia tulis sekaliannya. Jumpa kata. Wajib sekalipun. Naknya wajib sekaliannya. Nuskah lama, hak baru tak apa dah. Hak baru sudah betul dah. Nuskah ke tahun ni. Kena betul lah mau klik baca esok. Bapa dia tu ni. Ngaji kau tak kita. Baca tak payah juga. Okeynya masa orang suruh betul dia duduk tulis muka lain. Ini tak jadi. Atau setengahnya wajib dan setengahnya sunat, tetapi jangan dibezakan setengah daripada setengahnya, sekira-kira i'tikad yang wajib itu dikatakan sunat dengan ittifaq dua syekh itu. Syekh mana dua syekh? Syekh Ramli dengan Ibn Hajar. Manakala Ramli dengan Ibn Hajar ittifaq tu, kemah dalam mazhab kita. Kalau tak ittifaq tu, kena bincang lagi. Hak mana sah nak pakai? Itu dari segi bilangnya dia. Sekarang ni kita masuk pula dari segi semaya Zuhur lepas semaya Jumaat. Banyak tempat setengah-setengah negeri. Dia lepas semaya Jumaat, dia akan semaya Zuhur pula. Banyak lagi. Di negeri kita tak ada. Kecuali tempat-tempat tertentu ya. Mungkin dia syok pada imam tu sebagainya. Ada juga seimam ni kadang-kadang dia tukar ketebah. Dia baca ketebah, dia tukar bawa ketebah yang kedua. Pakai ketebah kedua belakang. Ada. Manakala tak ikut syarat dia, tak ada. Maka manakala diperoleh segala syarat Jumaat, maka sahlah Jumaat. Bila syarat Jumaat cukup, bilangnya orang 40 waktu cukup, 40 orang cukup. Masuk waktu dianya, sahlah sembahyang Jumaat. Manakala sahlah Jumaatnya, jangan lagi ia iringkan dengan zuhur kemudian daripadanya. Kalau Jumaat kita sempurna dah, jangan sembahyang zuhur pada tu. Salah. Seolah-olah kita anggap ke sembahyang Jumaat ni tidak sempurna lagi. Tidak mari daripada Nabi, tidak mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena sembahyang zuhur juga. Apa nak sembahyang zuhur juga? Pasal tak boleh. Jangan ada pandai-pandai kerja. Dan tiada dituntut lagi sembahyang zuhur kerana jemaah itu ganti zuhur. Sembahyang jemaah tu zuhur dah lah tu. Jadi orang perempuan tanya, nak mari sembahyang jemaah ni boleh ke tak dia? Tak wajib. Boleh. Dia tidak wajib mari, tak wajib tidak dibilang, tapi sembahyang dia sah. Sembahyang jemaah dia tu tidak jadi masalah. Supaya kat kanak-kanak sah sembahyang jemaah dia, tapi dia tak boleh bilang 40. Tak masuk dalam bilangnya 40, tak boleh. Maka tiada dituntut dalam satu waktu dua fardu. Tak ada. Mana ada sembahyang dua fardu dalam satu waktu. Tetapi haram perbuatannya, tiada dapat pahala. Perbuatan haram, pahala tak dapat. Kita ni, tuasih kita ni sungguh benar dalam masalah. Maruah kepada orang yang ulai balik sembahyang zuhur lepas Jumaat. Cuba kita perhati dalam. Maknanya haram perbuatan itu. Kalau sembahyang zuhur juga, sedangkan jemaah itu sudah sah, adalah haram. Tiada dapat pahala tetapi berdosa ia kerana tiada dikerjakan yang demikian itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena pakai kaedah. Kaedah saya buat ni. Setiap benda yang tak ada zaman Nabi dalam bab ibadat, kalau kita buat tak boleh. Maknanya perbuatan sembahyang zuhur lepas sembahyang Jumaat ni tidak dibuat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan pada zaman segala khulafa ar-rasyidin dan orang mutaqaddimin, orang yang terdahulu dan orang yang mutaakhirin yang kemudian dan orang yang mempunyai ilmu. Semua orang tak buat lah. Ini satu kaedah yang tak kena tulis tepi kitab tu, kaedah dalam masalah ibadat. Syekh Daud kita rahimahullah taala buat satu kaedah dalam masalah ibadat ni, mana setiap ibadat ia tidak dibuat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibuat di zaman sahabat-sahabat. Kalau kita pergi buat juga sebagai satu ibadah tambahan, maka orang ini tak kena. Ini kaedah besar ni. Kita akan buat dalam kitab kita nanti, kita akan tulis ni. Kaedah yang dibuat oleh Syekh Daud Al-Fatani alaihi rahmatullah. Dan tiada pula satu negeri yang muktabar seperti Mekah dan Madinah. Mekah Madinah pun orang tak semaya Jumaat, tak semaya Zuhur lepas Jumaat. Hanya dikerjakan dalam negeri Mesir semaya Jumaat. Orang di Mesir sudah semaya Jumaat, dia semaya Zuhur pula. Oh ni kata Syekh ni. Jadi tambah daripada Abu Anasnya, termasuk di Syam, di Syria. Waktu kita pergi dulu, sudah semaya belakang atau Syekh sah. Syekh Kabir dia panggil. Sudah semaya, tiba-tiba orang bangun pula kata, apa dia ni? Ingat ke maya-maya tu ke apa? Jawab di pelajar kita di Syria, dia orang semaya Zuhur sini. Jadi kita ni pakai dok lah. Tengok semaya Jumaat sah dah, kan semaya Zuhur apa lah. Gitu. Jadi negeri Mesir buat termasuk di Syria juga. Hanya dikerjakan dalam negeri Mesir sembahyang Jumaat, kemudian diiringkan dengan sembahyang Zuhur kemudian daripadanya. Sebab apa? Dengan sebab sangat banyak berbilang-bilang padanya berapa tempat. Di Mesir ni dekat-dekat sembahyang Jumaat. Situ bunyi dekat-dekat. Dan adalah pada negerinya beberapa mazhab ahli. Mazhab dia pula banyak, bukannya macam di Syafi'i saja. Ada Syafi'i dan Hanafi dan Maliki. Lagi pula sangat banyak makhluk. Makhluk ni banyak. Sangat banyak bilangnya orang lah makhluk tu. Penduduk dia tu ramai. Itu mana makhluk. Tulis mula. Lama dia kata makhluk apa pula sini. Yang maknanya bilangnya orang tu ramai. Penduduk. Ramai tak ramai pun. Iya. Kalau duduk di atas kubur saja di Mesir. Dia orang-orang kata. Begitu ramai. Jadi orang di Mesir ni ramai sangat atas kubur. Orang duduk. Dia mahu raya. Banyak makhluk. Sekira-kira tiada dapat berhimpun satu tempat dan 2-3 tempat tali. Mana kena buat belakang setiap kapur. Maka pada mazhab Imam Hanafi, sah berbila Jumaat. Bagi mazhab Hanafi, tak ada masalah. Sengaja ada masjid di kampus 10, tak ada pula masjid, ingguan, tak apa. Yang pentingnya bilangnya biar ramai orang padat. Maka pada mazhab Imam Hanafi, sah berbilang Jumaat pada satu negeri dan satu dusun, satu kampung. Jikalau ketiadaan sesak sekalipun. Tak apa. Bagi dia tak ada masalah. Asalkan nama kampung lain tak buatlah masjid. Maya dia. Tak jadi masalah. Jadi bagi orang Syafi'i ini, beratlah dia ni. Maka setakala itu, berkehendaklah oleh orang yang mazhab Syafi'i mengulangi sembahyang Zuhur. Kemudian daripada sembahyang Jumaat. Sebab berbilang Jumaat pada satu tempat. Dengan ketiadaan sesak. Maknanya sebabnya ketiadaan sesak. Ada sesak ni maknanya, maksudnya kalau sesak doa, memang tak muat tepat, buat hal lain tu. Atau banyak berbilang-bilang, kerana memelihara akan kaul, ia mengata tiada sah berbilang Jumaat pada satu negeri sekali-kali, tak sah. Sama ada sesak satu masjid atau tiada. Mana masjid penuh, lipah, tak duduk pun, kena maya juga Jumaat situ. Kalau buat hal lain, tak sah. Kena maya tu, pada tu. Adalah mazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah ni, nampaknya mazhab Hanafi lebih ke depan. Dah bagai tu penuh tu. Nak payah pun tak boleh juga. Jadi tak sah. Jadi beratlah taklif syariat lagu ni. Dia panggil taklif memberat keberatan syariat kepada pengikut dia. Maka hasilnya pada masalah Jumaat yang berbilang pada satu negeri atau dusun, kampung lah dusun. Tiada sunyi daripada 2 perkara. Maknanya orang semaya Jumaat ramai banyak tempat ni. Tiada sunyi daripada 2 perkara. Ada kalanya kerana hajat sesak. Kerana selalu berdesak, mana tepat tak muat. Maka diharuskan berbilang kadar hajatnya atas kaul yang muktamad. Jadi hak ni comel pendapat. Tapi kalau masjid tak muat. Terpaksa kena bina masjid lain lagi, dekat-dekat juga, sah maya dia, mengikut kaul yang muktamadnya, maka sahlah segala Jumaatnya sah. Sama ada yang dahulu atau yang kemudian. Atau bersamaan. Tetapi sunat diiringi dengan zuhur,
yang jatuh kemudian atau bersamaan. Kerana hendak memeliharakan qaul yang tiada mengharuskan berbilang kali-kali. Jadi, dalam masalah ini, lagu mana pula? Sah, dalam qaul yang muktamad. Sudah sah maya jemaah tu. Tiba-tiba mari pula dia kata sunat diulangi semaya zuhur. Mana kalau sah dah apa nak semaya zuhur lagi? Bukankah Syekh kita tadi dalam mukaddimah tadi dia ya. Tidak ada dua fardu dalam satu waktu. Lah ni semaya zuhur kan semaya jemaah. Semaya jemaah sudah sah. Kalau sekiranya terdesak, tepat sesak. Jadi sunat diiringi dengan semaya zuhur juga. Bagi hak jemaah hak semaya hak sudah dia. Jemaah yang pertama tu tak pada dia. Jemaah hak sudah ke dia. Jadi nak lawan nak tahu sudah ke dia dengan dulu ke dia. Pakar dengar. Jadi gebuk gawe. Dah, kita maya baca tu boleh 5 minit. Maya wal asri dengan inna taina. Assalamualaikum. Pak, jadi hak kita, masjid kita selamat. Tak payah ulang jemaah. Masjid lain hak baca panjang kena ulang maya dulu pula. Gitu. Jangan main. Dan jatuh dahulunya itu haram, ia iringkan zuhur. Orang hak maya mula-mula tak sudah, tak boleh maya zuhur dia. Pasal mak dia komplit sah molek. Kemudian daripada Jumaatnya tak boleh maya zuhur. Kerana sah Jumaatnya dengan tiada ada khilaf lagi padanya. Maka tatkala itu tiada sah sembahyang zuhurnya yang kemudian daripada Jumaat yang sah dengan ittifaq ulama padanya. Jadi jemaah yang kedua sebab ada keraguan gitu. Keraguan sikit. Jadi dia sunat ulang balik zuhur. Tapi kalau tak ulang boleh. Kalau tak ulang tak ada masalah dah sebab sudah sah dah sembahyang zuhur. Semua sunat. Dan jika kita kata, kalau kita kata pula, sebab diiringi zuhur kemudian daripada Jumaat, serta diperoleh bilangan-bilangannya kerana banyak yang tiada tahu rukun sembahyang. Dan banyak yang tiada kena Fatihahnya, supaya ia ihtiyat pada ibadat. Jadi kalau orang buat hujah, pasal apa kita nak semaya juga zuhur lepas maya Jumaat ni? Sebabnya mungkin dalam 40 saat ni, ramai ahli jemaah kita ni, orang ummi. Orang yang tak reti baca Quran. Jadi boleh jadi tak sah juga. Ada hak tak sah seorang dua. Menyebabkan jemaah kita batal semua sekali. Lagu mana? Boleh ke tidak? Lagu ni kalau kita pendapat macam ni. Jawapannya, maka adalah yang demikian itu tiada disuruh mengulangi zuhur kemudian daripada Jumaat. Sebab adalah yang demikian itu pada bilangan-bilangan yang dimuktabarkan oleh syarak. Maknanya tak boleh ulang dah. Duk main syok orang itu kena, orang ni tak kena. Jadi lagu ni tak boleh nak hidup lah kita. Duk ragu orang. Jadi jangan duduk berat lah masalah yang tidak berat. Iaitu diperoleh orang yang kamalnya, yang sempurnanya 40. Maka Jumaat tiada sah Jumaatnya dengan syak pada bilangan-bilangan yang matabat. Kalau kita syak, tak sah bilangan Jumaat. Maka tiada harus ia kerjakan Jumaat. Tetapi haram lagi tiada sah Jumaat. Maka sembahyang zuhurnya itu wajib kemudian daripadanya. Mana kalau kita kata orang ni dia ragu kepada bilangan dalam bilangan 40 orang ni mesti ramai juga ada 5 orang yang tak reti baca Fatihah. Orang ni tak reti orang tak. Baiklah kita sembahyang zuhur dia kata. Jadi kata ulama kalau mu ragu macam tu mu tak tahu dah. Pasal bilangan asal tak jumpa 40. Yalah gitu. Jadi jangan duk ragu lah. Kalau tak ragu dah selesai dah masalah. Jangan dua andaya-andaya yang dia menyusahkan orang lain dan menyusah kita juga. Maka jika dikata orang, malam ni banyak andaya ni. Kalau andaya pertama tadi, kalau orang kata kita semaya zuhur juga sebab ihtiyat. Nak berhalus, berhati-hati pada ibadat. Takut ada orang tak reti baca Fatihah. Andaya yang kedua pula, jika dikata orang hanya hamba taklid pada kaum qadim, pada qaul qadim. Jadi ada orang kata, saya maya ni tak cukup 40 pun tak apa, sebab saya taklid kepada qaul qadim. Qaul qadim, mazhab Syafi'i. Ada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang bernama Ibnul Qas, Abul Abbas Ibnul Qas. Abu Abbas Ibnul Qas ni di antara ulama Syafi'i yang mutaqaddim, perawal dia.
Dia tulis dalam kitab dia At-Talkhis, nama kitab dia At-Talkhis. Dia kata ada satu kaul daripada Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan boleh semaya Jumaat dengan 3 orang. Jadi orang ni kata tak apalah tak cukup 40 orang pun. Saya ni taklid kepada kaul qadim bagi mazhab Syafi'i. Ataupun taklid kepada Abu Hanifah umpamanya. Lagu mana pula? Apa hukum dia? Atau taklid salah satu mazhab daripada mazhab yang mengharuskan kurang bilangannya daripada 40 orang. Mazhab Hanafi lah. Maka yang demikian itu tiada itu sah Jumaatnya atas kaul itu. Mana orang ni sah sembahyang Jumaat walaupun dia taklid mazhab lain, maka jadilah sembahyang zuhur kerana memeliharakan khilaf orang yang tiada mengesahkan dia. Dia kata saya ni sah bagi saya. Sebab ulama kata 3 orang boleh juga. Imam Syafi'i sendiri kaul qadir dia sah. Mazhab Abu Hanifah kata sah 3 orang. Jadi saya tak apalah. Tak juga 40 orang, tak juga 40 orang pun kira sah juga. Lagu mana? Jawapan dia nya. Maka kita jawab. Nak jawapan ni. Adapun taklid akan kaul qadim. Mu taklid ni, mu kata mu ikut kaul qadim. Pendapat lama Imam Syafi'i. Maka adalah kaul qadim yang menyatakan sah 3 orang atau 4 orang yang wajib Jumaatnya itu khilaf ulama. Yang menyatakan kaul itu daripada imam mazhab kita Syafi'i. Ulama-ulama Syafi'i rahimahullah alim jami'. Dia kata riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i kata 3 orang boleh sembahyang Jumaat ni, riwayat ni tak sah, tak boleh pakai. Tapi Ibnul Qas waktu bi riwayat ni ada. Apa dia gege-gege dalam syarah-syarah kitab. Pakak duk marah kepada Ibnul Qas. Dia kata macam mana Ibnul Qas waktu bi ni. Gege, ulama mazhab pakak marah kawan. Jadi kawan ni boleh jadi dia dengar riwayat yang saya mengatakan demikian. Jadi apa dia duduk marah dia? Tak boleh terima maknanya. Ulama-ulama tak boleh terima pendapat Imam Syafi'i. Tak boleh kata. Tak boleh. Imam Syafi'i pun tak ada pendapat. Abu Hanifah yang ada. Baik. Maknanya ulama yang mazhab ini kata kalau mu kata mutaklid oleh kerana riwayat ni tidak begitu kuat daripada Imam Syafi'i, maka tak jadi taklid. Dan jika kita fardukan sabitnya pula. Sabitnya qaul itu. Mazhab Syafi'i. Maka tempatnya harus itu jikalau tiada ada dalam dusun itu. Melainkan yang kurang daripada 40 tiada yang lain. Jadi ada kelonggaran di sini. Syekh Daud kata. Kalaulah dalam kampung kita ni. Tak ada orang lain. 30 tahun dikorek habis. Mari berlaku kampung ni. Tubik-tubik 37 orang. Tak cukup 3 orang pergi sembahyang Jumaat. Boleh ke tak boleh? Dia kata pada masa tu. Bolehlah orang saat ni kata nak taklid kepada kaul qadim bagi mazhab Syafi'i. Maka hendaklah ia sembahyang Jumaat juga, maka haruslah taklid ia sebab tiada ada maujud 40 orang sekali-kali padanya. Mana kita tak kat bilangan ni tak ada, tak tubik-tubik 37 orang, 30 ni orang ada. Jadi kita kena sembahyang Jumaat juga, ikut kata dia. Maka adalah pada masalah ini kita jawabnya taklid itu sungguhnya harus juga, tiada sunat dan tiada wajib taklid. Jadi kita jawab bolehlah dalam bab ni. Kalau sekiranya bilangan tak cukup, bolehlah kamu taklid. Kerana nak selesai masalah. Jadi, mana ada pelanggaran lah situ. Maka kita peliharakan kaul yang mengatakan tiada sah Jumaatnya dengan yang kurang bilangan-bilangannya daripada 40. Lagi haram mendirikan. Terlebih aula lagi. Terlebih afdal kita peliharakan daripada mengerjakan yang haram daripada memeliharakan kaul yang mengharuskan taklid juga. Iaitu kaul dhaif. Dan lagi adalah yang demikian orang yang memudahkan agama Islam sebab tiada ia amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Maka yang demikian itu dosanya amat besar, lagi balanya umum. Jadi dalam masalah ini, Syekh Daud kata, kalaulah tak cukup bilangan dengan sebab orang tak mengaji. Orang ada tapi tak mengaji Fatihah. Makanya balanya paling besar sekali, paling besar lagi sebab kita tidak menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf, suruh orang ngaji Quran ni, kau tak amar ma'ruf. So orang semaya ni amar ma'ruf. Orang tak semaya tu mencegah kemungkaran. Jadi kalau mu tak buat kerja benda ni, kata di Syekh Daud, orang yang memudahkan agama Islam. Mu tak suruh orang ngaji, tak suruh orang semaya, tak suruh belajar untuk semaya, maka orang ini dianggap memudahkan agama Islam sebab tiada ia amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Maka demikian itu dosanya amat besar, lagi balanya umum. Umumlah balanya, kalau itu tak semaya, tak sah. Bukan Jumaat saja, semua sekali semaya dia tak sah.
Maka wajib atas orang yang kuasa. Daripada raja-raja. Jadi orang yang berkuasa ni, raja, Perdana Menteri, Menteri Besar, semualah orang yang berkuasa. Pegawai-pegawai penguatkuasa dan hulu balang. Dan lainnya, bahawa menyuruh mereka itu belajar dengan dikeras dan dengan menakut akan mereka itu. Mana dalam kapal ni ada 40 orang. 3 orang tak boleh baca Fatihah. Menyebabkan tak boleh nak mendirikan jemaah dengan sebab dia tak boleh ikut bilangan ni. Maka wajib pemerintah pada masa tu ambil 3 orang ni, buat pergi ngaji mana-mana pun. Suruh ngaji juga sampai dia boleh jadi, boleh sah maya jemaah dia. Dan jikalau dengan perang sekalipun. Orang ni tak boleh ngaji Fatihah ni, sekali dengan perang sekalipun kena lawan juga. Kerana mereka itu pada hukum syarak, ia meninggalkan dia sembahyang. Orang ni tak sembahyang, sebab dia tak boleh baca Fatihah. Ngaji tak. Kerana tiada sah sebab tiada tahu rukun sembahyangnya. Atau sebab tiada kena huruf Fatihah bacaannya. Dan tiada ia belajar mereka itu. Dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu ia belajar. Mana semua orang yang berkuasa tak suruh orang ni belajar, dosa berlaku. Ya ni mana ada orang cara semaya ke tak semaya? Tak ingat buat apa dah. Tak semaya, itu hak peribadi dia panggil. Ya. Kalau lagi curi bagi dia, baru dia sibuk. Kat tak semaya tu dia tak. Kat tak semaya tu tak apa lagi. Jadi ada. Dan wajib atas segala orang yang tahu. Orang yang tahu pula, mengajar mereka itu. Kerana terhenti sah Jumaat dengan dia. Maka wajib pula kita kena ajar dia dengan sebab tak boleh namanya jemaah. Maka inilah tengah daripada sebesar-besar mungkar. Mungkar yang besar-besar kata Syekh, iaitulah apabila kita biarkan orang tak sembahyang ni lok gitu. Ini mungkar yang besar. Maka tiada diuzur pada kita meninggalkan dia. Dan tiada orang yang satu mengikut. Maka wajiblah oleh raja menjanji seksakan mereka itu dengan perang dan lain. Pemerintah mesti kena perang orang tak sembahyang. Maka wajib kita marahkan akan sehingga-hingga marah. Marah sungguh. Seperti kita marahkan akan orang yang membinasakan harta kita dan lebih lagi. Supaya orang binasa harta kita, kita marah. Orang tak sembahyang, kita kena marah seperti juga. Jadi itu, kata di Tuan Syekh Daud, rahimahullah ta'ala, maknanya peranan kita ni, kena jaga sungguh dalam lepas sembahyang ni, supayalah kita jaga harta kita. Maka tatkala itu wajib kita sembahyang zuhur jua, sebab tiada diperoleh syarat sah Jumaat. Tiada berdosa ia meninggalkan Jumaat pada masa itu, tetapi hendaklah ia sungguh menyuruh akan mereka itu belajar malam dan siang. Malam dengan siang kena belajar. Dan haram ia dirikan Jumaat sebab tiada diperoleh 40. Dalam mazhab Syafi'inya haram saya Jumaat ni kalau tak boleh 40. Maka kita mengeras amar bil ma'ruf itu terlebih aula dan afdal kerana wajib lagi fardu ain atas orang yang kuasa daripada kita duduk berbuat ibadat yang ada yang mengatakan haram mengerjakan dia. Maknanya kena suruh ngaji dulu. Istimewa lagi, tiada sah sembahyang Jumaat atas qaul yang mu'tamad yang difatwakan dengan ittifaq segala ulama Syafi'i daripada kita memeliharakan qaul dhaif yang ada padanya ikhtilaf ulama mensabitkan dia daripada Syafi'i. Dan kebanyakan tiada mensabitkan pula yang mengesahkan dia pada mazhab Syafi'i. Maka jika dikatakan hamba taklid Imam Abu Hanifah. Tadi dia kata dia taklid mazhab Syafi'i qadim. Ni dia kata dia taklid Imam Abu Hanifah lagu mana? Yang mengharuskan dengan 3 orang atau taklid Imam Maliki yang mengharuskan 8 orang, 8 orang. Atau 12 orang atau 20 orang. Itu tiada sah pula taklid. Jadi dalam kitab kita kata nak taklid itu tak sah. Pasal apa tak sah? Kerana tiada orang tahu hukum pada 2 imam itu. Apa yang wajibnya dan syaratnya. Jadi kalau kita tahu syaratnya, sah lah. Sebab tak tahu, tak sah kita nak ikut. Jadi kalau kita tahu hukum setengah dalil dia, jadi sahlah kita ikut dia. Dan tiada daripada keduanya supaya kita peliharakan. Jangan jadi talfiq hukum. Apa makna talfiq? Talfiq hukum ni maknanya kita cari yang mudah-mudah ya. Itu tanda talfiq khana. Mazhab Syafi'i payah, ambil Hanafi. Hanafi payah, ambil Maliki. Itu dia panggil talfiq. Dicari yang mudah-mudah, lepas tu buat. Dia tak jadi lagi.
Jangan jadi talfiq hukum atas segala orang yang awam dan orang yang khawasnya khas. Tiada tahu pula. Tetapi mazhab dirinya ia tiada tahu, maka betapa mazhab orang lain pula. Kok dia sendiri tak tahu, nak pergi main mazhab lain pula. Kau tak tahu. Maka hasillah pekerjaan keberatan atas wali al-amri. Jadi dia tekan sungguh nak pada wali amri, pada pemerintah. Dan dosa yang besar-besar atasnya. Tengok. Dosa besar di atas pemerintah jika tiada mereka itu menghiraukan pekerjaan agama. Suruh orang maya ini pekerjaan agama. Kalau lok ya biar orang serupa dengan manusia Islam dengan orang tidak Islam serupa dekat kedai belakang, tak suruh pergi maya, maka orang ini dipanggil pemerintah yang tidak menghiraukan pekerjaan agama. Istimewa sembahyang 5 waktu dan mendirikannya dengan berjamaah dan mendirikan sembahyang Jumaat seperti yang disuruh syarak. Mana kalau kajian tak cara, tak ambil sana pada rakyat dia sembahyang ke tak sembahyang, kajian berdosa. Ini kata Syekh kita ni, wali al-amri ini dosa yang besar-besar jika tiada mereka itu menghiraukan pekerjaan agama. Orang tak tutup aurat pun tak marah. Orang tak sembahyang pun lok. Jadi maka kajian ini kajian yang berdosa. Sama ada dia kajian Islam atau tidak Islam, itu cerita lain. Tapi berdosa kerana tidak menjalankan tanggungjawab agama, memelihara agama Islam yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Habislah kita dalam bab sembahyang Jumaat. Ya, lepas pada ini pula kita akan masuk pada hukum orang yang meninggalkan sembahyang. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.